Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aynahu wa 'ala sawtuhu واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Jumu'ah. So saya ambil mukadimah ini hadis-hadis yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan hal Nabi ketika Nabi berkhutbah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila dia berkhutbah, ihmarrat ainahu, kedua-dua mata Nabi jadi merah. Wa ala sautuh, suara Nabi cukup tinggi. Ini gaya khutbah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bagi khutbah, begitu keadaan dia. Mata jadi merah, suara dia derah. Washtadda ghadabuh, marah Nabi itu nampak bersangatan marahnya. Hatta ka'annahu munziru jaish, sehingga kan nampak Nabi ini tidak macam khatib, tetapi macam tentera yang memberi arahan kepada pasukan tenteranya. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam satu komander tentera. Yaqul, di antara isi khutbah Nabi ialah
Nabi kata sabbahakum wa masakum. Hati-hati kamu sama ada pagi ataupun petang. Nabi pesan, Nabi kata kita dalam hidup kita tak kira waktu mana kita kena selalu berhati-hati. Wa yaqul, dan Nabi kata dalam khutbah dia, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Nabi kata apabila aku dibangkitkan jadi Nabi, aku dengan kiamat macam ni. Nabi kata wa yaqrunu baina isba'aihi sababah wal wusta. Nabi buat jari dia, jari sababah, jari telunjuk dengan wusta, dengan jari tengah Nabi tunjuk rapat macam tu. Nabi kata apabila aku dibangkitkan jadi Nabi, kiamat dengan kebangkitan aku sebagai Nabi macam ni. Nabi kata, Nabi tunjuk jari macam tu. Nak habaq kata kiamat sudah dekat. Pasal apa? Pasal tidak ada Nabi lagi. Selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada Nabi lagi. Maknanya selepas daripada Nabi, cerita dia nak tunggu kiamat saja. Makna dia apa? Makna dia dekat. Nabi dibangkitkan jadi Nabi dengan kiamat nak jadi. Nabi kata macam ni punya dekat. Nabi tunjuk jari sababah dan jari wusta, jari telunjuk dengan jari hantu. Nabi tunjuk dua macam tu, dekat. Wa yaqulu amma ba'd, dan Nabi kata amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Nabi kata maka sesungguhnya sebaik-baik berita ialah berita daripada Quran. Quran mengandungi berita. Berita dulu hak jadi kepada nabi-nabi dulu, umat-umat nabi dulu, cerita hak duk jadilah, dan cerita hak akan jadi kemudian hari. Cerita lepas mati apa kita nak jumpa, cerita di padang mahsyar kita nak jumpa apa, cerita yang kata syurga, neraka macam mana, itu cerita akan datang. Nabi SAW kata semua cerita, semua berita yang ada di dalam Quran itu fa inna khairal hadis, maka sesungguhnya itulah sebaik-baik berita. Apa dia? Fa inna khairal hadis kitabullah. Quran itu adalah sebaik-baik berita. Kalau kita baca cerita tentang kaum Nabi Lut, itu cerita baik, kita kena ambil buat pedoman. Kita jangan buat perangai macam perangai umat Nabi Lut. Bila kita baca cerita kata orang yang derhaka Allah, kesudahan dia di neraka, kita kena ambil pengajaran. Kita jangan jadi orang yang derhaka Allah, yang kemudian esok menyebabkan kita terhumban ke neraka. Maka berita yang ada dalam Quran itu adalah sebaik-baik berita. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh dua bacaan. Tuan-tuan dengar, ustaz duk mengajar di masjid ataupun waktu khutbah Jumaat khatib baca, di bahagian ni dia boleh baca dua macam. Dia boleh baca wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ataupun dia nak baca wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu pun boleh. Dari segi grammar bahasa Arabnya dua-dua betul. Lain daripada tu tak betul. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataupun wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa dia? Hadis Nabi itulah petunjuk kita. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk, sekeji-keji, benda yang paling tidak elok adalah benda yang diada-adakan. Benda baru. Nabi tidak buat, kita buat. Itulah seburuk-buruk benda. Kerana hak Nabi buat itu, kalau kita ikut, cukup dah. Tidak perlu kepada rekaan-rekaan baru dalam hal agama. Tidak perlu kepada tokoh tambah baru dalam hal agama. Kerana benda agama mesti ikut benda hak Nabi tunjuk. Hak Nabi tunjuk itu cukup dah.
Tidak perlu reka, tidak perlu tambah dengan sebarang rekaan dan juga tambahan baru. Barang siapa cuba mereka, cuba menambah benda-benda baru dalam hal yang berkaitan dengan ibadat khusus, Nabi kata wasyarrul umur muhdasatuha. Seburuk-buruk benda adalah benda yang baru diada-adakan dalam hal ibadat agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap benda yang bid'ah, benda yang direka dalam ibadat agama, maka itu sesat. Nabi kata Islam tidak membuka ruang kepada reka dalam hal agama. Islam tak buka ruang. Kalau dibuka ruang untuk kita reka dalam hal agama, Islam tak jadi macam Islam dah. Dia jadi macam agama lain. Agama lain dia mereka agama dia. Kita jangan macam tu. Apa yang Nabi SAW tunjuk cukup untuk kita buat pedoman. Quran 6,000 ayat lebih, hadis puluhan ribu buah hadis ada tu. Kalau kita ikut, tak menang dah kita nak buat amal. Tak perlu kepada rekaan-rekaan baru. Sambung hadis tu, summa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, Nabi kata ana aula bi kulli mu'minin min nafsih. Nabi kata aku lebih utama kepada semua orang mukmin untuk dijadikan panduan. Aku lebih utama bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah untuk dijadikan teladan. Hampa tak payah cari yang lain. Hampa ikut aku, hampa ambil aku buat pedoman, cukup dah. Aku lebih utama daripada diri mereka tu sendiri. Man taraka malan fali ahli. Nabi kata siapa mati tinggal harta. Harta tu untuk adik-beradik dia, untuk anak-beranak dia. Kita mati, kita tinggal 1 juta. 1 juta tu bini kita ambil sikit, anak jantan ambil sikit, anak perempuan ambil sikit, habis. Kalau sekiranya satu orang yang beriman mati tinggal harta, harta tu padan dengan anak bini ambil, habis. Tetapi wa man taraka dainan au daya'an, tapi bang siapa yang mati meninggalkan utang ataupun mati meninggalkan anak-anak di bawah tanggungan yang masih kecil, Nabi kata fa ilayya wa alayya, maka kepada aku dan menjadi tanggungjawab aku menyelesaikan hutang mereka dan juga anak-anak mereka. Tu tanggungjawab pemimpin Islam yang sebenarnya. Dia tak boleh biar rakyat hidup melarat, susah sampai nak makan pun tak ada, tak boleh. Sebaliknya Nabi SAW kata, kalau sekiranya ada orang Islam semasa aku menjadi Nabi, semasa aku menjadi pemimpin, kalau ada orang Islam yang mati dalam keadaan susah miskin, menjadi tanggungjawab aku untuk tengok hal ehwal kesusahan anak-anak yang ditinggalkan oleh dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis tu, satu, kita nak ambil pengajaran tentang jemaat. Apa dia? Tentang khutbah jemaat. Nabi SAW apabila dia jadi khatib berkhutbah pada hari jemaat, Nabi betul-betul memanfaatkan masa itu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang Islam laki-laki mau tak mau kena pergi masjid sembahyang jemaat. Itulah satu-satunya masa yang khatib kena manfaatkan sebaik-baiknya. So, nak harap semua hak mai sembahyang jemaat tu mai kuliah pengajian, tinggal berapa persen saja. Daripada satu masjid yang turun mai sembahyang jemaat tu, yang nak ikut kuliah pengajian ni 5% pun tak ada. 95% lagi mai jemaat aja. Hak lain dia tak ambil tawaran. Bagi dia agama dua aja. Satu, hak dia mengaji sekolah lalu. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, dia mengaji agama, itulah dia nak pakai sampai mati dia. Yang kedua, hak dia nak dengar tambah-tambah ni bila? Hari Jumaat. Nak harap dia pergi cari kuliah maghrib, kelas pengajian, ceramah agama, bagi majoriti orang Islam, dia pun tak buat benda ni. Maka masa mereka mai sembahyang jemaat itu, member khutbah itu mesti berperanan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW bila dia berkhutbah pada hari jemaat, kata Jabir bin Abdullah,
Nabi khutbah dia tu hebat dia sampai mata dia jadi merah. Kalau benda yang Nabi cakap tu benda yang Allah murka, Nabi marah ni nampak washtadda ghadabuh, nampak bersangatan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara Nabi ni derah. Pasal apa? Pasal nak bagi orang yang mai tu buka biji mata jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkhutbah, kata Jabir bin Abdullah, hatta ka'annahu munzirul jaish, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam satu kepala tentera memberi arahan kepada tentera yang ada di bawah jagaan dia. Itu peranan khutbah yang sebenarnya, yang semua masjid di seluruh Malaysia kena buat pembaharuan. Tak boleh lah kalau kita duk jadi khatib baca khutbah dan kita tahu kita pegang tungkat pun tak larat, turun bagi orang lain. Dia kena lagu tu. Pasal kalau tidak kita mencuaikan tu peluang khutbah itu, kita cuaikan peluang itu. Baca khutbah macam bunyi baca surah Abah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang hak tak tidur pun tak faham. Hak tak tidur ni, hak memang tak tidur, mata cerah macam spotlight pun tak faham dia baca apa. Hak tidur memang tak tahu apa pada awal lah. Salah dia. Dia jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuaikan, dia mengabaikan masa 20 minit khutbah itu yang sepatutnya dimanfaatkan untuk bagi kesedaran kepada orang yang mai sembahyang jemaah ni. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian kedua dalam hadis yang kita baca ni, dia nak bagi tahu isi khutbah Nabi. Ni hak kita baca tadi yang kata fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Benda ni bukan masa khutbah saja Nabi baca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan dia, tiap-tiap kali dia nak mula bercakap dekat sahabat, dia mulakan dengan benda ni. Sebab kalau tuan-tuan biasa attend kuliah ustaz-ustaz yang kuat sunnah ni, mukadimah mereka dia pakai yang ni. Pasal apa? Pasal memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai itu sebagai mukadimah kepada cakap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Wasil bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, qala Abu Wa'il khattabana Ammar fa'awjaza wa ablagh falamma nazala qulna ya Abal Yaqzan laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta faqala Ammar inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu salah waqsuru al-khutbah wa inna minal bayani sihra atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Wasil bin Hayyan radhiyallahu an. Dia kata Abu Wa'il, pada satu hari Ammar bin Yasir bagi khutbah. Ammar bin Yasir, siapa dia ni tuan-tuan? Ammar bin Yasir tu yang Hijaz ke apa duk menyanyi lagu Sumayyah. Sumayyah tu siapa? Mak dia. Mak kepada Ammar. Bapa dia Yasir. Tiga-tiga beranak ni kena dera teruk kerana Islam. Ammar apabila dia berkhutbah, fa'aujaza wa ablagh, khutbah dia ni ringkas dan padat. Ini Ammar bin Yasir. Bila dia khutbah dia tak ada meleret, berjela-jela, tak tahu nak berhenti bila. Ammar bin Yasir apabila dia berkhutbah, kata Abu Wa'il, fa'aujaza wa ablagh, khutbah yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ini ringkas tetapi padat. Orang takkan jemu, orang takkan cemuih
Bahkan benda hak dia bagi itu melekat di hati. Ini hebat Ammar bin Yasir. Falamma nazala qulna ya Abal Yaqzan laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta. Abu Wa'il kata apabila Ammar habis khutbah, dia turun, dia pergi jumpa Ammar. Abu Wa'il pergi jumpa Ammar, ni khatib yang baca khutbah hebat tadi ni. Dia kata, hang sudah menyampaikan satu khutbah yang cukup padat dan ringkas. Dan abang kata, hang punya khutbah hari ini hang punya khutbah hari ini kira excellent. Hang punya khutbah hari ini cukup best. Kami tak dan cemui, kami tak dan jemu, tak tahu habis dah. Dan apa yang hang sampaikan, kami rasa tak mau miss walaupun 1 second. Itu tuan-tuan, kita kalau pergi dengar orang bercakap, ya, kita ni berasa macam 1 second pun tak mau miss. Nak dengar semua, nak rekod semua, nak ambil semua apa hak dia habang. Pasal apa? Pasal benda hak dia habang tu ablang. Benda hak disampaikan oleh dia tu padat, isi semua. Apabila sahabat yang bernama Abu Wa'il ni tengok, khutbah tengah duk syok dengar habis, dia pergi jumpa dengan Ammar. Dia kata, wahai Ammar, khutbah hang cukup ringkas dan cukup padat. Falau kunta tanaffasta, dia kata, kalau boleh panjang sikit alangkah cantik. Kita ni kalau boleh nak jadi lagu tu, nak jadi orang kata, sambung sikit lagi tak apa. Jangan orang kata, bila nak habis dia ni apa. Jangan. Ni hadis ni nak abang kat kita lagu tu. Bukan dia nak abang Ammar saja, dia nak abang kata kita ni kalau boleh jadi macam tu. Apabila kita sampaikan khutbah atau kita sampaikan khutbah ada eye contact dengan orang yang mai sembahyang jemaat ni, kita duk tengok, nampak semua orang yang mai ni. Kalau dalam ruang sembahyang tu ada 5 orang tidur, kita tahu 5 orang yang tidur tu siapa. Ni pegang kertas sampai tak angkat muka ni, punya duk baca ni, takut angkat cari tak jumpa, takut sampai macam tu. Tak sah lah kalau kita tahu kita jenis macam tu, tak sah. Bagi orang yang lebih layak pergi baca. Nabi SAW macam mana Ammar bin Yasir, bila Ammar baca khutbah ringkas dan padat, sampai orang yang dengar pergi jumpa dia, dia kata, wahai Ammar, khutbah hang ringkas padat, dia kata, kalau boleh panjang sikit alangkah cantiknya. Kata Ammar, dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fiqhi. Dia kata, aku nak abang dekat hangpa satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, satu orang yang khutbahnya ringkas dan padat dan sembahyang dia saat lagi panjang sikit. Siapa yang macam tu? Siapa yang dia baca khutbah ringkas dan padat, masa sembahyang saat lagi panjang sikit, itu menunjukkan ma'innatun min fiqhi, menunjukkan fahamnya dia tentang agama dia. Ammar kata, Nabi SAW bagi tahu siapa yang jadi khatib, khutbahnya ringkas dan padat, semayang aja dia panjangkan sikit, dia ambil surah panjang sikit, itu menunjukkan dia khatib yang reti agama. Yang haduk balun khutbah sampai 2 suku tak mau nak turun membar lagi ni, yang ni tak reti. Tapi taklah buta perut, tapi tak reti. Kita Pulau Pinang, Kedah ni hari jemaat, hari kerja. Yang hampir duduk tengala khutbah sampai pukul 2 suku ni apa lah. Ni budak-budak Kelang nak masuk balik Kelang, makan tengah hari pun tak lagi. Apa ni? Yang hampir duduk syok seorang-seorang balun sampai pukul 2 suku. Menunjukkan apa? Tak faham agama. Sebaliknya, Ammar bin Yasir, dia kata Nabi SAW bagi tahu siapa yang bagi khutbah dia ringkas dan padat, semayang dia saat lagi dia panjang sikit, itu menunjukkan dia satu orang yang faqih, yang faham tentang perintah agamanya. Fa'atilu salah waqsurul khutbah.
Nabi SAW pesan, dia kata supaya direngkahkan khutbah, dipanjangkan sikit sembahyang itu. Wa inna minal bayani sihra. Dia kata, dan Nabi kata cakap ni kadang-kadang dia macam sihir. Cakap ni, saya pernah cerita dulu, kalau Presiden Soekarno di Indonesia dulu, kalau dia bagi speech, satu padang tu penuh orang dengar tenganga. Pasal apa? Nabi kata inna minal bayani sihra. Sesungguhnya yang dikatakan bayan, kan orang tabligh dia ada majlis bayan. Bayan tu bukan bayan lepas. Bayan itu maksudnya majlis penerangan, majlis terang pasal agama, bercakap kepada orang ramai, itu dipanggil bayan. Nabi kata sesungguhnya bayan, penerangan, cakap yang menerangkan satu benda kepada orang itu sihra. Kadang-kadang dia macam satu sihir, dia memukau orang yang mendengar ni. Orang tak mau nak lepas daripada dia, hujan turun pun orang tak lari, kerana bayan itu kadang-kadang menjadi sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu, kata dia, shalla bina Abu Hurairah yaumal jumu'ah faqara'a bi suratil jumu'ah wa fi raq'atil akhirah idza ja'aka al munafiqun qala fa adraktu Aba Hurairah hina insarafa faqultu lahu innaka qara'ta bi surataini kana Ali radhiyallahu anhu yaqra' bihima bil Kufah. Qala Abu Hurairah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' bihima yaum al-jumu'ah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud daripada Abi Rafi', daripada Ibni Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Dia kata kami sembahyang Jumaat berimamkan Abu Hurairah. Ini dah lepas zaman wafat Nabi. Nabi dah wafat dah. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi wafat ni, sebahagian besar keluar daripada Madinah. Sebab tuan-tuan, kita tengok balik kubur para sahabat Nabi ni, merata dunia ada. Merata dunia ada. Kalau di area Syam, Jordan, Syria, Palestin, kubur sahabat ni berkenjah. Pasal apa? Nabi wafat, dia perkeluar, bawa Islam yang mereka dapat daripada Nabi ni pergi sampai ke orang lain pula. Itu sebab kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di mana? Di China. Kubur Sa'ad bin Abi Waqqas lepas ke China daripada Madinah ni, lepas ke China. Maknanya dia bawa Islam ni pergi sampai sana. Nanti kita baca satu hadis cerita tentang kelebihan orang yang mati di tempat jauh. Dia beranak di mana, dia pergi mati di mana, apa kelebihan dia, apa ganjaran Allah janji kepada dia di syurga bagi orang yang beranak di Parit Buntang, pergi mati di Scotland Yard, pergi mati di Scotland, pergi mati di Kutub Utara misalnya. Ada tak penilaian dari segi agama pada orang yang pergi mati jauh daripada tempat kelahiran dia? Bila kita baca hadis tu, baru kita faham, barulah kita tak kelang kabut. Bila ahli keluarga kita mati, duk nak panggil bawa balik mayat, kita tak akan panggil. Kita suka dia dikebumikan di sana. Pasal apa? Pasal ada hadis dia. Yang tu dia satu bab lain pula. Kalau baca yang tu, malah kita tak baca kitab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni dia kata apa? Ani bin Abi Rafi', dia sembahyang berimamkan Abu Hurairah. Nabi dah wafat, Abu Hurairah dah pergi jadi imam di tempat lain. Dan Imam Abu Hurairah menjadi imam ini pada hari Jumaat. Faqara'a bi suratil Jumu'ah. Rakaat pertama Abu Hurairah lepas Fatihah dia baca surah Al-Jumu'ah. Ni kita dah baca tafsir sekali lagi insya-Allah. Wa fi raq'atil akhirah, rakaat yang akhir yang kedua, Nabi Abu Hurairah baca idza ja'akal munafiqun, baca ayat daripada surah Al-Munafiqun, yang insya-Allah lepas surah Al-Jumu'ah dia akan mai surah Al-Munafiqun. Faqala, kata Ibnu Abi Rafi',
fa adraktu Abu Hurairah hina saraf. Bila habis semayang, Abu Hurairah habis khutbah, habis dia jadi imam semayang, rakaat pertama Fatihah dengan surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah dengan surah Al-Munafiqun. Bila habis bagi salam apa semua selesai, Ibnu Abi Rafi' pergi jumpa dia. Dia kata kepada Abu Hurairah, innaka qara'ta bi surataini. Dia kata, tuan baca dua surah tadi. Yang surah tuan baca tu kana Ali radhiyallahu anhu yaqra'u bihima bil Kufah. Ibnu Abi Rafi' dia duduk di Kufah, di Iraq hari ini. Dia kata semasa Ali bin Abi Talib mai ke tempat kami di Kufah, Ali jadi imam sembahyang jemaat. Ali baca khutbah dan Ali jadi imam sembahyang jemaat. Ali baca surah yang hang baca tadi. Rakaat pertama Fatihah surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua Fatihah surah Al-Munafiqun. Macam mana yang hang baca tadi wahai Abu Hurairah, macam itulah aku tengok Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantu Nabi. Waktu dia pergi tempat kami di Kufah, dia jadi imam, dia baca surah macam yang hang baca tadi. Kata Ibnu Abi Rafi' kepada Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jumu'ah. Abu Hurairah kata cerita dia macam ni. Pasal telinga aku dengar Nabi apabila dia menjadi imam sembahyang jemaat, itulah dua surah yang Nabi baca. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Maksud dia apa tuan-tuan? Nak abang kata, yang kata sahabat Nabi ni dia pernah ikut sunnah Nabi. Kalau surah tu Nabi baca, surah tu mereka nak baca. Sayang daripada kat Nabi ni sampai kalau boleh 100% nak ikut Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi adalah contoh teladan terbaik. Kalau bukan sekali, kalau bukan dua kali, kalau tak tahu berapa kali Nabi jadi imam sembahyang jemaat, Nabi duk baca surah tu. Tidak bermakna Nabi tidak hafal surah lain, tetapi bermakna surah tu menjadi sunnah Nabi. Nabi baca yang tu. Kalau kita hari ini jadi Al-Hafiz, hafal 30 juzuk Quran, Nabi lebih lagi. Nabi boleh baca surah apapun, tapi Nabi baca surah tu. Dan sahabat ni very observant. Mereka observe Nabi. Apa Nabi buat, hak tu mereka nak buat. Begitu sebab Ali bin Abi Talib pergi ke mana pun dia baca macam tu. Pasal apa? Pasal selama dia hidup, dia duduk dengar Nabi baca surah tu. Kerana itulah yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Apabila dia jadi imam sembahyang jemaat, dia baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, dia baca surah Al-Munafiqun rakaat kedua. Pasal apa? Bukan Abu Hurairah tidak hafal surah lain, tapi kerana surah tu menjadi surah kesukaan Nabi ketika Nabi mengimamkan sembahyang jemaat. Nak abang kata sahabat ni dia pernah ikut Nabi. Sayang mereka kepada Nabi dibuktikan dengan cara yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan jemaat juga dalam sebuah hadis riwayat daripada Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Umarah bin Ruwaibah As-Saqafi wa Bishr bin Marwan yakhtub farafa'a yadayhi fi ad-du'a. فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار خشيم بالسبابة أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام الترمذي daripada Husain radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dengar satu sahabat yang bernama Umarah bin Ruwaibah As-Saqafi sudah tegur satu orang yang bernama Bishru bin Marwan ketika dia sedang berkhutbah. Bishru bin Marwan dia khatib, dia berkhutbah. Bila mai di khutbah yang kedua ada doa. Farafa'a yadayhi fi du'a. Khatib ni yang kata nama Bishru bin Marwan ni, dia sudah angkat tangan masa doa tu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin
wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله اللهم تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته. Makmum ni pun duk bunyi amin, 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 berkedak bunyi, bersemangat. Berlaku kepada satu orang yang bernama Bishru bin Marwan. Bila dia khutbah, di khutbah yang kedua, doa ni dia punya doa angkat tangan. Sahabat yang bernama Umarah bin Ruwaibah As-Saqafi ni, bila dia tengok benda tu, faqala Umarah, dia tak boleh tahan. Dia bangkit berdiri tengah Bishru bin Marwan duk baca khutbah. Dia bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, dia tunjuk dekat Bishru bin Marwan ni. Dia kata, qabbahallahu hatainil yudayyataini al-qusayyirataini. Dia kata Allah huduhkan dua tangan hang yang pendek itu. Dia kata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha wa asyara Hushaym bis sababah. Demi Allah, aku tengok Nabi berkhutbah seumur hidup aku. Nabi tidak pernah buat lagu hang. Angkat tangan ketika khutbah yang kedua, ketika doa khutbah yang kedua. Allah huduhkan dua tangan hang yang diangkat itu. Pasal apa? Pasal hang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Isu ni kita baca hadis, kita dengar, terpulang kat kita. Pasal apa? Tuan-tuan pergi mengaji dekat ustaz lain, dia abang kata sunat angkat tangan pula dah. Jadi tuan-tuan duduk pening dulu tu. Betul-betul sunat kata sunat angkat tangan ni, betul-betul sunat kata sunat ni. Dengar hadis Ustaz Samsuri baca cengeng sangat sampai kata kawan tu bangkit marah khatib terus pasal doa angkat tangan. Mai satu ustaz lain pula dia kata doa angkat tangan lah tuan-tuan, apa pula doa tak angkat tangan, dia pergi bagi hujah tu pula. Jadi tuan-tuan yang menjadi mangsa pening kepala, tak tahu mana satu. Jadi yang ni saya tinggal dekat tuan-tuan, pilih yang mana satu mak. Pasal apa? Kita pilih sembahyang masjid mana pun, kau hak angkat pun ada, kau hak tak angkat pun ada. Bila tuan-tuan duduk, tuan-tuan saja nampak ada satu ustaz, dia pun duk angkat juga. Dia ustaz angkat, takkan dia tak erti kot. Tuan-tuan jangan lagi confuse. Saat lagi tengok di masjid mana pula ada satu ustaz pula, ustaz ni pula lagu duk relax tak angkat pula. Aku tak faham lah. Dia kata lah ni aku angkat setengah, aku tak angkat setengah. Mai satu ustaz lagi pula, dia kata apa? Dia kata tuan-tuan ini benda khilafiyah. Dia kata benda duk bertengkar tak habis. Dia kata tuan-tuan nak angkat, tak mau angkat sudah. Dia kata lagu tu pula. Lagi confuse kita ni. Betul-betul hak mana satu. Jadi malam ni saya pun tak kunci bagi mati. Tak kunci benda ni. Terpulang. Pokok pangkalnya hadis begitu. Hadis begitu. Dan sahabat Nabi sampai ke tahap tu. Bila dia tengok khatib pergi buat benda yang Nabi tidak buat, dia bangkit tegur tengah khutbah duk jalan, tu pun tak boleh. Tapi dia marah tu. Pasal apa? Pasal pergi buat benda yang Nabi tidak buat. Dia kata qabbah Allah. Qabbah, tuan-tuan dah belajar tajwid kan? Dia ada waqaf, dia panggil waqaf qabih. Pernah dengar? Waqaf qabih. Qabbaha, qabih ni maksudnya keji, tak elok. Waqaf qabih ni maksudnya pergi waqaf tempat yang tak elok. Kan? Apa nama? Macam surah apa tu dalam muqaddam kita duk baca tu? Fawailun lil musallin. Waqaf tentu dia panggil waqaf qabih. Tak elok berhenti tentu. Pasal apa? Dia mengelirukan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kena baca biar ni. Kalau kita pergi berhenti fawailun lil musallin, maka neraka wil bagi orang yang semayang. Kita pergi berhenti tentu, apa semayang kena neraka, aku tak semayang. Dia mengelirukan. Maka berhenti di situ, dia panggil waqaf qabih, waqaf yang tak elok. Ni yang dia ni pergi kata dekat khatib ni, dia kata qabbah Allah, Allah huduhkan dua tangan hang, ayyudayataini, dua tangan hang dihuduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal hang pergi angkat tangan di tempat yang aku tidak pernah tengok Nabi angkat tangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu bendanya. Jadi kita ambil dalam bab sembahyang jemaat ni saja pun dia macam-macam cerita ada di sana. Macam-macam cerita ada di sana. Cuma sebagai tambahan satu di dalam apa tajuk Jumaat ni, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata man qara'a surat al-kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu
minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ad-Darimi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi kata, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah, siapa yang malam Jumaat dia baca surah Al-Kahfi, barang siapa yang pada malam Jumaat dia baca surah Al-Kahfi, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, Allah subhanahu wa ta'ala akan terangi dia dengan cahaya daripada tempat dia duduk sampailah ke Baitullahil Haram. Kita malam Jumaat baca Yasin, salah tak? Tak salah. Jangan siapa kata baca Yasin salah, tak salah, cuma ada baiknya ubah-ubah. Termasuk di dalam malam Jumaat itu baca surah Al-Kahfi. Pasal baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat sabit daripada hadis ni. Sajalah kita duk baca Yasin malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat saja, ambil dalam seminggu ambil 2 kali kita baca surah Al-Kahfi. Pasal apa? Pasal membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, begini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan tu kita nak ambil. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih di dalam tafsir surah Al-Jumu'ah yang merupakan ayat Madaniyah. Muka surat 189 bawah sekali. Muka surat 189 bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha. Bermula umpama segala mereka yang diberat mereka itu akan amal dengan kitab Taurat daripada kalangan Yahudi, kemudian tidak beramal mereka itu akan dia, dengan tiada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sifatnya di dalam Taurat itu sendiri. Kamasalil himari yahmilu asfara, seperti mana umpama himar ataupun kaldai yang menanggung kitab yang banyak di atas belakang dia, yakni tiada manfaat dengannya. Ayat ni nak abang dekat kita. Dia cerita pasal Yahudi. Yahudi Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat. Mereka tak ambil isi kandungan Taurat itu buat pakai. Mereka beriman dengan Taurat tapi tak beriman semua. Hak mana dia nak ambil dia ambil, hak mana dia tak mau dia tinggal. Perbuatan Yahudi yang Allah bagi kitab Taurat dekat mereka, tiba-tiba mereka pilih-pilih nak ikut Taurat ni, Tuhan kata sama macam kaldai. Kaldai pergi ambil kitab punya banyak buah atas belakang dia, suruh dia bawa kitab tu daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Adakah kaldai mendapat manfaat daripada kitab yang dia tanggung? Dia tak dapat. Demikianlah perumpamaan orang yang Tuhan bagi ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Pergi mengaji sampai mana atas dunia tu, pergi mengaji agama, pergi mengaji sampai Mesir, pergi mengaji sampai Yaman, pergi mengaji sampai Syria, pergi mengaji sampai Madinah, pergi mengaji sampai Riyadh, pergi mengaji satu dunia. Semua tempat dia pergi mengaji, punya banyak ilmu, balik mai dia pakai seluar pendek petang-petang. Dia ni macam kaldai, Tuhan kata. Macam kaldai apa? Macam kaldai yang disebut dalam surah Al-Jumu'ah. Dia kata masalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha. Taurat turun tapi mereka tak ambil pakai Taurat itu. Kamasalil himar yahmilu asfara, macam kaldai bawa kitab. Kitab yang dia duk tanggung tak bagi manfaat dekat dia. Ilmu yang dia pergi cari seluruh dunia tak membawa satu kebaikan kepada dia. Perumpamaan orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu itu sama macam kaldai yang bawa kitab. Tuhan bagi tahu macam tu. Bahkan dalam banyak ayat dalam Quran, Tuhan buat perumpamaan kepada orang yang dia marah, orang yang Allah marah ni, Allah buat perumpamaan macam-macam. Ini kaldai, ada yang perumpamaan anjing pun ada. Allah sebut perumpamaan anjing pun ada kepada orang yang dia murka.
Pasal apa? Pasal manusia sudah diberi kepada dia kesempurnaan akal, fikiran, otak, biji mata boleh tengok, telinga boleh dengar dan sebagainya. Tiba-tiba tidak ambil agama buat pegangan hidup. Maka mereka ni Tuhan kata macam keldai, macam anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Anjing ni hang halau dia pun dia duduk jelai lidah, hang tak halau dia pun dia duduk tunggu saja pun dia jelai lidah. Tuhan hina orang-orang yang buang agama daripada hidup dia sampai begitu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Maka sejahat-jahat perumpamaan, iaitu himar bawa kitab tadi adalah sejahat-jahat perumpamaan kepada kaum yang dusta mereka itu akan segala ayat Allah yang membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dalam Taurat cerita pasal Nabi Muhammad, dia berkata pasal apa? Pasal Yahudi dia terima Nabi Musa aja, lain dia tak mau. Mai Nasrani dia terima Nabi Isa aja, lain dia tak mau. Mai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terima semua. Bila orang tanya kita umat Nabi Muhammad ni, Isa ni siapa? Kita kata Isa ini Rasulullah. Kita terima Nabi Isa itu pesuruh Allah. Kita umat Nabi Muhammad, orang mai tanya kita Nabi Musa ni siapa? Kita kata Musa Rasulullah. Kita terima Nabi Musa itu Rasulullah. Tanyalah kita semua Nabi-Nabi yang disebut nama dalam Quran sampai hari ini, sampai bila-bila insya-Allah kita akan kata mereka tu semua Nabi. Berbeza dengan Yahudi, berbeza dengan Nasrani. Yahudi dia Nabi Musa aja, lain sorry. Nasrani dia Isa saja, lain sorry. Dia menjadi mangsa penolakan ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa cukup jaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jaki. Jakinya depa kepada Nabi Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini pi buat kasut, di tapak kasut pi buh nama Muhammad. Saja buat. Saja. Meluatnya depa, bencinya depa kepada Nabi Muhammad ni sampai ke tahap tu. Pi bubuh nama Muhammad di tapak kasut, pi bubuh dia saja buat. Melakat benci mereka kepada Nabi Muhammad ni sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi buat kalimah Allah buah di tapak kasut dan sebagainya. Quran mereka koyak, mereka bakar dan sebagainya. Quran mereka koyak-koyak, mereka bubuh dalam mangkuk jamban, mereka flash dan sebagainya. Sakit hati mereka ni. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati daripada satu sakit. Sakit apa? Sakit hati kepada Islam, sakit hati kepada Allah, sakit hati kepada Nabi Muhammad, sakit hati kepada umat Islam. Sakit mereka tu, mereka duk pergi buat macam-macam nak bagi orang Islam sakit hati, bertambah sakit kepada mereka ni. Bukan mereka buat tu mereka boleh tidur tak? Tak boleh tidur, mereka lagi sakit hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Orang-orang yang macam ni adalah orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan bagi hidayah kepada orang kafir yang zalim macam ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas. Kata olehmu wahai Muhammad, wahai segala Yahudi, jika kamu sangka kata kamu sahaja awliya Allah. Kan orang Yahudi dia kata nahnu abna'ullah dalam Quran. Yahudi dia klaim kata dia anak kesayangan Allah. Lain daripada Yahudi, bagi dia tak ada nilai atas dunia ni. Yahudi dia memang begitu. Dia ego, dia jual. Dia kata dia bangsa yang paling mulia. Pasal apa? Pasal dia anak Allah. Dia duk rasa diri dia macam tu. Tu sebab bagi dia nyawa lain daripada Yahudi tak berharga. Dia bunuh orang Islam rata. Dia tak kira orang tua, dia tak kira orang muda, dia tak kira kanak-kanak kecil, dia bunuh bagi mati. Pasal apa? Bagi dia bunuh orang-orang yang lain daripada Yahudi ni dapat pahala bagi dia. Kacau mereka ni, cukup kacau. Kezaliman mereka ni satu dunia dipertontonkan kezaliman mereka ni, tapi tak boleh buat apa. Mereka zalim dan mereka mempertontonkan kepada dunia kezaliman mereka dengan penuh rasa bangga, dengan megah, dengan sombong, bongkak dan takabur. Tak boleh hajak mereka ni siapa dia?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadi tuan-tuan dekat bekas Perdana Menteri dia tu? Sampai hari ni tinggi awal kilo. Daripada satu orang yang angkuh, sombong, bongkak dalam dunia ni, hari ni dia shrinking. Badan dia tu daripada hari tu duk cakap kuat, bunuh orang Islam sana sini, hari ni dia sakit, dia paralyzed, dia lumpuh, dia koma, dia tak mati. Masalahnya dia tak mati. Badan dia makin kecil. Kecil. Internet, tuan-tuan balik lagi surf internet saja, masuk tengok cerita dia ni. Badan jadi halus dah, duduk atas kaki, bunduk setumpuk tengah dah. Tak mati. Siapa boleh hajam keangkuhan mereka ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab orang-orang Palestin apabila mereka kena zalim, apabila mereka kena naya dengan puak-puak Yahudi hak jahat ni, mereka kata apa? Mereka punya ungkapan kata-kata ringkas ya. Mereka kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bila reporter satu dunia antara bangsa punya reporter pergi tanya mereka, apa hang nak komen tentang benda hadut jadi di Palestin ni? Mereka kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung kami. Lain kami tak mau cakap. Lain kami tak mau cakap. Kami percaya kata Allah ada, kami percaya Allah tolong kami. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan dia tunjuk dan dia akan terus tunjuk. Dia tak tunjuk sekaligus macam mana yang dia tunjuk kepada kaum Nabi Lut, tapi dia akan tunjuk sikit-sikit. Pasal apa? Pasal itulah rahmat Allah, belah kesian Allah kepada orang yang memusuhi dia. Dia bagi time. Kok mana nak tahu hari ni hampa tak sedang diri, esok hampa sedang? Mana nak tahu minggu ni hampa tak sedang diri, minggu depan hampa sedang? Mana nak tahu bulan ni, tahun ni hampa tak sedang diri, tahun depan hampa sedang? Allah bagi peluang. Kok nak sedang, nak bertaubat, Allah terima taubat mereka. Tapi bangsa yang tak sedang diri ni, mereka tetap dengan ego mereka. Mereka tetap dengan nak cari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan sebut di sini, qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas. Kata olehmu wahai Muhammad kepada Yahudi ni, wahai segala Yahudi, jika kamu sangka kata kamu saja awliya Allah, kamu saja kekasih Allah, tiada manusia yang lain, fatamannawul maut in kuntum sadiqin, maka cita-citakanlah oleh kamu nak mati jika ada kamu itu betul yakin bahawa kamu itulah sahaja awliya Allah. Kerana awliya Allah akan pilih akhirat daripada dunia, maka permulaan akhirat itu ialah mati. Allah suruh Nabi pergi cabar mereka. Betul ke hampa ni merupakan kelompok yang Allah paling sayang? Kalau betul hampa minta mati. Pasal apa? Bila mati terus hampa balik menghadap Allah, Allah akan bagi keistimewaan dekat hampa. Minta mati. Allah suruh Nabi pergi cabar Yahudi ni macam ni. Kalau betul hampa kata Allah sayang hampa saja atas dunia ni, minta mati. Bila mati hampa terus boleh dapat lubang kubur sudah jadi taman syurga. Hampa sudah dapat apa yang Tuhan nak bagi dekat hampa kalau betul hampa sahaja yang menjadi kekasih Allah. Allah suruh Nabi pergi cabar mereka macam tu. Dan kalau kita tengok balik dalam hadis riwayat Muslim, cerita tentang Nabi SAW duk sujud semayang di tepi Kaabah. Cerita Nabi duk sujud semayang ni menjadi bahan bersembang kepada geng kafir Quraisy. Mereka duk cerita, apa tahu tak Muhammad semayang macam mana? Duk cerita. Sebahagian lagi tanya macam mana? Kawak cerita ni kata Muhammad semayang dia sujud dari dia letak atas tanah. Dia sujud di depan Kaabah tu. Kata Abu Jahal, ini dalam riwayat Muslim, kata Abu Jahal, dia kata apa? Kalau betul apa yang hang kata Muhammad semayang letak dahi atas lantai, atas tanah, aku nak pergi jijak tengkok dia. Jom. Kalau betul hang kata Muhammad semayang ni, cara semayang dia letak dahi atas tanah, aku nak pergi jijak tengkok dia. Bila Nabi duduk di depan Kaabah semayang, orang main habang kat dia. Dia kata, ya Aba Jahlin, hampi tengok betul hak kami duk kata ni, Muhammad tengah duduk sujud, duk letak diri dia atas tanah. Dia keluar pergi dengan sombongnya, dengan takaburnya, dia nak tunjuk, kata aku anak jantan, kalau aku kata aku nak jijak tengkok dia, aku akan jijak. Dia pergi. Jadi sampai aja di sana, tengok betul Nabi duduk sujud, dia angkat kaki nak bubuh aja, dia melayah jatuh di belakang.
Dia boleh rujuk dalam Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada hadis ni. Melayah dia jatuh di belakang. Orang bagi tahu dekat Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, waktu Tuan tengah semayang tadi, Abu Jahal main nak pijak dah, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang. Nabi kata apa? Nabi kata, lau fa'ala la akhadhathul malaikatu ayyanan. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Nabi SAW kata, kalaulah sekiranya dia buat sungguh tadi, dia angkat kaki-kaki dia kena sungguh tengkuk aku tadi, Nabi kata, la akhazathul malaikatu ayyanan, malaikat akan mai terang-terang, dia akan dibinasakan oleh malaikat. Dalam riwayat Muslim dia kata apa? Dia akan dikoyak-koyak seperti mana kita koyak petah oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Nabi punya jawab. Abu Jahal pula pergi balik cerita di kelab dia. Dia ni pun kaki kelabing juga, Abu Jahal. Balik pergi cerita di kelab dia. Dia berkata apa tadi? Tak jijak tengok. Dia kata, sesungguhnya di antara aku, baini wa bainah, di antara aku dengan Muhammad tadi, la khandaqan min narin. Dia kata ada satu parit yang penuh dengan api yang menyala. Dia kata, aku pergi tu, aku angkat kaki, tengok ada satu parit api duk ada di situ. Tu yang sebab aku melayah ke belakang. Dia kata, dia punya version pergi cerita di kelab dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung hadis tu dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata, walau anna al-yahud tamannau al-maut lamatu. Ni sebagai jawab kepada ayat kita baca tadi. Nabi SAW kata apa? Kalau sekiranya Yahudi tamannau al-maut, macam yang dicabar ni, wahai orang-orang Yahudi, kalau betul hampa ni kekasih Allah, hampa minta supaya hampa mati cepat, terima janji baik daripada Allah. Kalau betul Yahudi sahut cabaran itu, kalau betul Yahudi ini dia minta kepada Allah nak mati sebab nak cepat masuk syurga Allah, kalau betul dia ingat macam tu, lamatu. Nabi kata, dan Tuhan akan bagi mereka mati. Dan mati mereka bukan syurga, terus ke neraka. Dalam hadis Bukhari kata lagu tu. Bahkan wara'au maqa'idahum minan nar, mati saja dia akan nampak tempat dia di dalam api neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita yang kita baca lah ayat ni. Fatamannaul maut in kuntum sadiqin. Kalau betul hampa cita-citakanlah untuk mati, kalau sekiranya hampa ni termasuk dalam golongan yang benar. Firman Allah, wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim, dan tidaklah mencita-citakan Yahudi akan mati selama-lamanya. Depa ni kalau boleh tak mau mati. Mana cerita depa nak minta mati? Depa ni kalau boleh tak mau mati. Quran kata, dengan sebab barang yang dahulu oleh tangan mereka itu, yakni daripada kufur dengan Nabi Muhammad SAW, yang melazim dusta pada kata awliya Allah dan kekasih Allah itu. Tetapi mereka itu macam orang semuanya. Mereka ni sebenarnya sama macam orang lain, tak ada istimewa apa. Jika taat pada Allah dan Rasulnya dapat syurga, dan jika tidak taat dapat neraka. Allah kata dalam Quran, nama kata Yahudi ni kalau boleh tak mati langsung, tak mau mati. Yahsabu anna malahu akhladah. Dalam Quran surah apa tu? Depa ni menyangka bahawa harta benda yang ada dekat depa ni akhladah, kekal selama-lama. Dia hari-hari balik duk kira duit. Orang macam ni nak mati ke? Depa tak mau mati punya. Duit depa banyak. Jangan kata nak mati, nak main masjid pun tak mau. Takut nak main masjid, takut dalam tempoh main masjid tu duit orang curi di rumah. Tak berani nak tinggal ni. Pasal apa? Pasal takut harta hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat tahu dengan segala kafir yang zalim akan diri mereka itu. Tuhan kenal semua mereka ni. Dengan tiada beriman Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Quran, tidak beriman kepada hari akhirat. Firman Allah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Muhammad,
bahawasanya mati yang kamu cuba nak lari daripadanya itu, maka bahawasanya dia akan mendapatkan kamu, yakni kamu akan mati juga. Mati ni tak cerita nak lari, kita tak boleh lari pada dia, pasal dia duduk ligan kita. Ni mati ni dia macam bayang-bayang kita, ada cahaya ada dia. Ambil duduk dalam gelap, bayang-bayang tak ada. Tapi sampai bila kita duduk dalam gelap, kita akan keluar pergi tempat cahaya. Keluar tempat cahaya, bayang-bayang akan ada. Mati duk ada. Lari piduk dalam Quran dia kata apa? Fi burujim musyayyadah, masuk di dalam bilik besi yang kuat, yang tidak boleh dirosakkan oleh apa-apa pun. Pasal apa? Pasal nak lari daripada malaikat maut. Lari pergi duduk dalam peti besi, kunci kemas-kemas, kira tak bagi malaikat maut masuk, lagi cepat mati. Lubang udara tak ada, apa pun tak ada. Pasal apa? Takut ada lubang, malaikat boleh masuk. Dia tampai habis semua lubang, lagi cepat mati, udara tak masuk. Nak ceritanya apa? Allah Subhanahu wa taala kata, innal mauta allazi tafirruna minhu, maut yang kamu nak lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia jumpa kamu. Tak usah lari ke mana, tak usah menyorok tang mana, mati akan jumpa kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu benda gaib dan benda nyata. Last kita balik kepada Tuhan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, daripada tanah kita jadi, kepada tanah kita kembali. Kembali itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, yakni Allah tahu benda yang tersembunyi dan benda yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka mengkhabar Allah akan kamu barang yang kamu mengerja, sama ada kebajikan atau kejahatan, dibalas akan dia. Itu dia. Apa kita buat? Kalian percaya tak? Daripada kita akil balik sampai hari kita mati, rekod tu semua kita tengok balik esok ni. Kita ni jadi manusia ni berapa hari je. Ni kita yang jadi manusia ni berapa hari je. Sebelum ni tak tahu jadi apa, hantu ke menatang ke apa tak tahu. Jadi manusia ni berapa hari je. Rekod lama tu tak hilang, dia keluar balik esok ni. Kecuali dalam tempoh masa tu kita ada taubat nasuha. Kecuali kita ada bangkit 3-4 pagi, bermunajat kepada Allah, hayat mata turun darah, minta ampun atas segala silap kita dan sebagainya. Kalaulah taubat itu diterima sebagai taubat nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia padam dosa-dosa dulu. Jadi kita kayaumi waladathu ummuh, jadi macam hari kita baru beranak daripada perut mak. Tapi pernahkah kita taubat dengan taubat nasuha? Itu satu persoalan. Pernahkah kita bangkit 3-4 pagi, kenang-kenangkan balik segala hak kita duk buat dulu, air mata jatuh? Pernahkah kita buat lagu tu? Kalau pernah, itu khabar baik untuk kita. Kalau tak pernah, masalah besar duk tunggu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu cerita hak bunuh orang, kita tak pernah bunuh orang. Tu cerita zina, kita tak pernah berzina. Tu cerita hak kasar-kasar ni, tak usah. Hak bagi kita kecil-kecil ni, kita pembohong mak kita, pembohong ayah kita dulu, masa orang tua tu dah ada dulu. Kita pembohong bini kita, itu pun cukup untuk kita dibicarakan di depan Allah, cukup untuk nak bagi gendala kita di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan cerita balik kepada kamu apa yang kamu buat, baik atau jahat, semua akan dibalas dengan dia. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ni baru main ayat yang menyentuh tentang jemaat secara langsung. Banyak masjid-masjid di kawasan kita ni, dia tak baca daripada awal, dia ambil tani aja. Lepas Fatihah dia start tani. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dia start tu. Pasal apa? Nak ambil sempena hari Jumaat tu. Apa maksud dia? Apabila diseru kamu semayang pada hari Jumaat, maka pergilah oleh kamu kepada zikrullah, iaitu kepada mengingati Allah, iaitu semayang Jumaat. Dia dengar azan panggil sembahyang Jumaat, dia kata pasal apa? Pasal itu nak mengingatkan kita kepada Allah.
Dan tinggallah oleh kamu akan jual beli dan segala kerja-kerja dunia. Dia dengar yang tu, dia kata tinggal semua. Pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali. Kalau Mekah Madinah, saya pergi umrah baru ni. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Jeddah. Di Jeddah. Pergi makan tom yam. Ada tom yam di Jeddah ni. Pergi makan tom yam dekat restoran Asia. Tengah dia makan bang asam. Tengah dia makan bang asam. Tutup pintu, rung kita duduk dalam. Tutup pintu, rung gelap habis. Sang lampu makan. Apalah, habis saya pergi tanya pengurus kedai tu. Saya kata, macam Mekah Madinah juga ah. Kan? Kita main pada Malaysia. Malaysia ni nak tutup bila dia berkata tutup ya. Kan? Kita duk ingat Mekah Madinah saja. Rupanya tuan-tuan, seluruh Saudi undang-undang tu dia apply. Bukan sembahyang jemaat, sembahyang waktu ni. Bila bunyi aja azan, dia tutup semua. Saya tanya pengurus kedai ni, saya kata kalau tak tutup macam mana? Dia kata otak orang Malaysia ni. Dia tanya kalau tak tutup. Kalau tak tutup macam mana? Dia kata anak mampu dia kata. Kalau tak tutup, dia kata kalau tak tutup, ni nak abang kang, tak tutup sekali kena compound 3,000. Tak tutup 2 kali kena compound 50,000. Tak tutup 3 kali, dia tarik lesen, muka kita tak boleh menjaga lah sampai bila-bila. Di atas bumi Saudi. Agak-agak tuan-tuan lah, boleh buat ke di Malaysia undang-undang ni? Tu dia, macam tu punya ada. Tak tutup sekali, tak tutup 3 kali kena tangkap muka yang sama. Dia tarik balik lesen, hang nama kata menjaga, tak ada lah, tutup cerita menjaga hang, pergi buat kerja lain. Tak akan diberi lesen dah kepada orang yang macam ni. Bukan jemaat tuan-tuan, sembahyang waktu biasa ni, macam tu undang-undang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu dia. Kita nak pergi tahap tu tak tahu bila lah. Tak tahu berapa kali pilihan raya, tak tahu berapa kali sambut merdeka, tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu keadaan yang ada. Rupanya ayat ni beritahu macam tu. Tapi ayat ni dalam konteks jemaat saja. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Apabila diseru kamu kepada sembahyang jemaat, maka segera kepada mengingati Allah. Wa dzarul bai', tinggal jual beli. Baik. Firman Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bermula yang demikian itu, yakni tinggal semua kerja dan pergi sembahyang jemaat itu lebih baik bagi kamu jika ada kamu itu mengetahui. Dia kata pahala ni, kalau kita tahu besarnya pahala turut perintah Allah dalam ayat ni, dia kata tak ada orang nak menjaga time tu. Kalau tahu, kita tak tahu. Kan Nabi SAW dalam banyak-banyak sembahyang sunat rawatib, dalam banyak-banyak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, 3 sembahyang yang Nabi dalam keadaan apapun, by hook or by crook, Nabi buat. Apa dia? Qabliyah subuh. Apa dia? Qabliyah zuhur. Apa dia? Witir. Kita baca hadis Nabi SAW cerita pasal sembahyang sunat, 3 sembahyang ni Nabi without fail Nabi akan buat. Without fail Nabi akan buat. Hatta ketika Nabi musafir, Nabi jamak dan kasarkan zuhur dan asar dia, qabliyah zuhur Nabi buat. Nak habang kata Nabi emphasize, Nabi tekankan pentingnya sembahyang tu. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur juga disebut sebagai sunat zawal. Ada sebahagian ulama dia bezakan, sunat zawal lain 2 rakaat, qabliyah subuh lain pula 2 rakaat. Tetapi sebahagian lagi di kalangan ulama hadis, dia kata sunat zawal tu ialah qabliyah zuhur. Dia kata sama, sembahyang yang sama 2 nama.
Macam qabliyah subuh dengan sunat fajar sama. Ada ulama membahagikan sunat fajar 2 rakaat, qabliyah subuh pula 2 rakaat. Buatlah hak mana kita rasa nak buat, jangan tak buat. Yang tu aja. Tapi nak habangnya kata Nabi SAW dalam keadaan gering, sakit, tenat menghadapi saat wafat Nabi. Witir Nabi buat, Nabi tak tinggal. Nabi biasa buat witir 1, Nabi biasa buat witir 3 tu pula Nabi biasa buat 2 campur 1, Nabi biasa buat 3 terus sekali tahiyat akhir, Nabi biasa buat witir 5, Nabi biasa buat witir 7, Nabi biasa. Dalam keadaan uzur, sakit, menjelang wafat, witir Nabi tak tinggal. Dalam keadaan musafir, witir Nabi tak tinggal. Kalau kita habis dhaif macam mana pun, 3 ni jangan lepas. Habis kita ni koman macam mana pun, jenis nak mangkit pukul 4, pukul 5 nak semayang tahajud ni jenis tak boleh. Tak apa, tapi 3 ni jangan tinggal. Qabliyah subuh, sunat sebelum zuhur, dan juga witir sebelum tidur. Bahkan dalam mazhab Hanafi, witir wajib. Witir wajib. Kedai saya nak apply sijil halal. Pihak audit daripada JAKIM mai duk interview budak-budak kerja ni. Budak kerja ni, mereka ni India Muslim. Dia mai interview, mereka tanya, semayang ada berapa waktu? Mereka jawab 6. Sahabat-sahabat kita yang mai ni boleh kata, apa ustaz? Dia kata budak-budak mayang 6. Saya kata, Zat, hang tak faham ke depa tak faham? Dia kata, hang tak faham. Depa ni India Muslim, depa Hanafi. Hanafi witir wajib. Hanafi witir wajib. Dia kira sekali dalam sembahyang wajib ni 5 campur 1 witir ni wajib. Depa 6. Baru mulut, oh, dia kata, oh, lu tu lah. Hang yang tak lulus dah, bukan depa tak lulus, hang tak lulus dah. Okey. Nampak kan? Mazhab, kan? Pasal apa? Pasal Imam Abu Hanifah, dia berpegang kepada hadis yang menceritakan kata Nabi tak tinggal witir. Imam Abu Hanifah, dia pegang hadis tu. Hadis kata Nabi tidak pernah tinggal witir seumur hidup. Bagi dia wajib. Mujur mazhab Syafi'i tak kata wajib. Pasal apa? Pasal dalam duk kira 5 tu pun tergelincang lagi. Kalau kira 6 lagi teruk lah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak? Ini cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Allah Subhanahu wa taala kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kita tahu besarnya pahala semayang qabliyah subuh, besarnya pahala sunat zawal, sunat qabliyah zuhur, dan besarnya pahala semayang sunat witir, kalau kita tahu, kita tak akan miss benda tu. Taruh contoh buat semayang di rumah, taruh. Kita lepas semayang Isya, kita buat ba'diyah Isya. Taruh buat semayang di rumah. Pasal apa? Rumah jangan jadi kubur. Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Maksudnya apa? Sampai tak ada semayang sunat di rumah. Simpan yang tu. Kalau balik-balik terus nak semayang tak boleh. Pasal apa? Batal dah ayat semayang. Tak apa, saat lagi nak tidur, takkan kita tak masuk pancung. Kita nak tidur saat lagi, setidak-tidaknya masuk pancung, kita buang air, gosok gigi apa semua, sekali ngayang semayang sunat witir 3 rakaat. Bagi salam, tidur. Alhamdulillah tuan-tuan. Sana esok tengok-tengok statement kita. Tengok-tengok statement kita, tu dia besarnya pahala duk buat witir ni, kita akan menyesal. Awaklah aku umur 40 baru start buat witir. Kalaulah aku start masa umur 20, dia jadi macam tu. Awaklah aku umur 50 baru start tak tinggal witir ni. Kalaulah aku start awal sikit, alangkah untungnya. Pasal apa? Tengok keganjaran pahala Tuhan bagi tu, kita jadi tamak. Kita jadi kalaulah dulu aku buat awal lagi, alangkah baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kata dia, firman Allah, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka apabila selesai sembahyang jemaah, maka berhimpunlah kamu maka berhamburanlah kamu pada muka bumi, cari dan tuntutlah kamu daripada rezeki Allah dan daripada kurniaannya. Bukan Tuhan nak blok kita, nak tahan kita, tak bagi kita cari makan. Bagi sikit masa habuan ingat Allah. Lepas habis sembahyang, pilah cari makan. Carilah makan yang halal tang mana pun pi. Tuhan kata, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut olehmu akan Allah dengan lidah dan hati, akan banyak-banyak sebut siang dan malam, duduk dan bangkit, berjalan dan tidur. Mudah-mudahan kamu dapat menang dengan mendapat syurga. Pilah tang mana pun, tapi wadhkurullaha katsiran. Ingat Tuhan. Kalau hang berniaga, ingat jangan duk tipu orang. Kalau sekiranya hang makan gaji, ingat jangan kecoh. Kalau sekiranya hang kerja yang ada kuasa boleh melulus dan sebagainya, ingat jangan makan rasuah. Pi wazkurullaha katsira. Ingat Tuhan banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Dalam duk buat kerja jangan buat benda salah. Dan mudah-mudahan kamu lepas daripada neraka. Dan turun ketika Nabi SAW baca khutbah hari Jumaat. Ni satu kejadian. Satu kejadian berlaku pada zaman Nabi, waktu Nabi tengah duk khutbah sembahyang Jumaat. Apa dia? Masuk satu angkatan Dihyah Al-Kalbi daripada negeri Syam. Nabi tengah duk baca khutbah hari Jumaat, tengah duk berkhutbah. Rombongan perniagaan daripada Syam yang tokir dia nama Dihyah Al-Kalbi. Kalbi ni anjing. Dihyah tu nama dia. Dihyah Al-Kalbi ni dia satu istimewa dia apa tuan-tuan? Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kerap merupai muka dia macam muka Dihyah. Jibril bila dia jumpa Nabi, dia macam-macam cara Jibril jumpa Nabi ni. Dia antaranya ialah dalam rupa manusia. Dan Jibril ni bila dia main nak jumpa Nabi dalam rupa manusia, dia kerap dia ambil muka Dihyah. Begitu istimewa. Dihyah Al-Kalbi ni, dia ni orang menyaga. Satu hari Jumaat, Nabi tengah khutbah, dia mai bawa rombongan perdagangan mai daripada Syam sampai ke Madinah. Dalam rombongan dia tu ada membawa makanan dan sambil dengan dipukul gendang seperti mana adatnya. Kan macam kita Cina apa jual aiskrim masuk dalam taman. Keneng. Seperti adatnya. Kalau masuk jual aiskrim tak goyang loceng, sengap dia duk kayuh seorang, dia baik tak saja jual. Pasal apa? Pasal yang adat budak-budak tahu dah bila bunyi keneng aiskrim mai. Dan pergi gantung kain mak dia, mak aiskrim. Pasal apa? Seperti mana adatnya. Aiskrim masuk mai keneng. Petang masuk mai pon roti mengali mai. Seperti mana adatnya. Dia kata seperti mana adatnya. Kebiasaan adat kalau dia jual itu macam ni cara dia. Jual ni macam ni caranya. Rombongan perdagangan yang mai daripada negeri luar bila mereka masuk ke Madinah, seperti mana adatnya mereka masuk pukul gendang bum. Nah abang kata satu rombongan perdagangan luar masuk mai ke negeri ni. Apabila bunyi pukul gendang tu, tujuan dia apa dia? Supaya manusia mai dekat dia dan membeli barang dagangan yang dia bawa. Ni Dihyah ni bawa mai barang dagangan daripada Syam nak mai jual. Maka keluar manusia daripada masjid, melainkan 12 orang saja duduk tunggu dengar khutbah Nabi. Ni pun masa tu kepiah longgang lagi, tak apa nak ni lagi. Sahabat-sahabat ni belum cukup kuat lagi. Masing-masing pun baru terima Islam, masing-masing baru nak faham Islam, baru nak kenal Islam, kan? Dengar bunyi loceng aiskrim kat lari keluar ni. Budak-budak cikgu mengajak tadika, duk abang-abang bunyi aiskrim, tinggal cikgu seorang dalam kelas tu. Tak ada pegang keluar pi aiskrim 5 ribu aiskrim sekupang lepas duk beli ni lah. Zaman Nabi jadi rupanya macam ni. Nabi khutbah ni tengah duk khutbah Dihyah sampai bunyi gendang bum pakat bangkit keluar. Tinggal 12 orang. 12 aja yang duk tunggu dengar khutbah Nabi. Tu pun tak tahu mata duk di luar apa tak tahu. Ada 12 ni pun. Kan? 12 duk ada tapi tak tahu. Lagi tak ada boleh habis tak ada. Pun boleh jadi. Macam kita ni pula bulan puasa nak mai pula tuan ni. Ni bulan 4, 5, 6 tak ada kuliah pula, cuti sekolah. Kan? 7 kita dan ikut. Dan bulan mana 2 kali kuliah lagi. Puasa dah.
Dan tengok masa macam mana masa jalan. Usah nak main lah. Bahasa lagu tarawih hari tu pun tangan duk bau lagi, nasi daging ni duk bau lagi. Nak main pula bulan puasa. Maknanya apa tuan-tuan? Kita dengan kubur duduk dekat. Makin duduk dekat, makin duduk dekat. Dan bulan puasa, bulan Ramadan pun serubah. Bukan kata budak-budak. Tua-tua nakai pun ada. Semayang on and off. Mai pun bagi lambat. Orang semayang tarawih dah rekat ke berapa dah, dia baru mai join semayang Aisyah. Ni hak Pak Ngah, Pak Lang, Pak Long ni bukan budak-budak. Tok budak. Ada buat lagu ni. Agak cukup 8. Imam 20 apa nak pergi 40 pun hampir. Aku 8. Lepas tu kira lagu duk bau dah malam ni asyik lagi, mana pun tiawai sikit. Macam tu yang ada. Ni bukan geng 12. Ini geng bukan geng 12. Geng 12 dia akan tunggu semayang sampai habis. Hak ni hak geng yang serbu Dihyah Al-Kalbi tadi ni. Bila masuk mai Dihyah Al-Kalbi pukul gendang, pakat lari keluar, tinggal Nabi dengan 12 orang makmum saja duk dengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Begitu keadaan jadinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Yang tu kalau baca sambung dia ada nun. Dia ada nun kecil dalam tu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila lihat mereka itu akan perniagaan mai ataupun permainan mai, pi mereka itu kepadanya dan tinggal mereka itu akan dikau wahai Muhammad, duk berdiri tercegat dalam khutbah engkau. Tuang habis-habis. Tak ada apa-apa lagi, tuang habis-habis. Tinggal Nabi duk pegang duk khutbah, so tinggal 12 orang aja duk gagah tunggu. Hak lain cerah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni, ada hadis Nabi. Nabi kata apa bila jadi macam ni? Nabi kata wallazi nafsi biyadihi. Ada satu hadis masuk dalam tu. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun lasala bikumul wadi nara. Nabi kata. Bila Nabi tengok keadaan macam tu, pakat cungit keluar tinggal 12 orang, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah Tuhan yang nyawa aku doa ada dalam tangan dia. Nabi kata lau tataba'tum, kalau hampa hak 12 ni pun pi sekali, Nabi kata hatta lam yabqa minkum ahadun, sampai dalam masjid tak ada siapa, Nabi kata lasala bikumul wadi nara, lembah yang kita duduk ni Allah bagi keluar api menyala semua sekali. Tu dia Nabi kata begitu. Nasib baik ada tinggal 12 orang. Nabi kata kalau semua pakat terpa pi tinggal aku seorang tang ni, hangpa tahu dah apa nak jadi ke lembah kita duduk ni? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wadi lembah kita duduk ni nara, penuh dengan api. Pasal apa? Itu api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam ayat tu dia kata apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila lihat mereka akan rombongan perniagaan datang ataupun permainan datang, pergi mereka itu kepadanya dan tinggal mereka itu akan dikau berdiri tercegat di dalam khutbah seorang diri. Tuan pernah dengar cerita dia kata 3 orang semayang dekat satu imam ni, tengah-tengah dua semayang, tepi masjid boom kata accident. Makmum 3 ada belakang. Seorang kata apa? Allah, accident mati dah Ustaz. Ni, seorang belakang ni. Kepiah longgang juga. Kepiah longgang ni sebab kata, accident ni dah mati dah ramai. Kawan sebelah dia kata, semayang tak boleh jaga. Seorang lagi tepi balik ni dia kata apa? Mojong aku tak jaga. Tiga-tiga sama ya. Habis lingkup semua sekali. Tinggal hak imam tu seorang aja. Kalau imam tu pun beralih sila juga, semua jalan sekali. Ni nak cerita kata apa ni, jenis kepiah longgang. Berlaku pada zaman Nabi, lari keluar. Nabi marah, Nabi kata apa? Demi Allah yang Tuhan yang nyawa aku dia duk pegang. Kalau semua keluar tadi ni, Nabi kata Allah akan jadikan lembah kita duduk ni penuh dengan api. Dia kata firman Allah, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka, bermula apa yang ada di sisi Allah daripada pahala
Duduk di dalam masjid dan dengar khutbah itu lebih baik daripada main dan juga pergi terlibat dengan menyaga. Tuan kata, ni hampa duduk ni, tunggu dengar khutbah pada awal sampai habis, nak banding dengan apa yang hampa dapat dari segi dunia di luar sana, hak ni lebih baik di sisi Allah. Ni dok ada dengan di dalam majlis zikrullah ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairur raziqin. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang sebaik-baik. Dia yang memberi rezeki. Kepada tiap seorang ada rezekinya. Hatta anak pun adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak abang yang tu. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan cari rezeki lain daripada Allah. Kerana rezeki itu Allah yang bagi. Mata kita nampak orang bagi rezeki kat kita. No, dia pun Allah bagi dekat dia. Dia cuma perantara. Daripada Allah, rezeki itu nak mai, Allah pakai dia untuk mai suar dekat kita. Hakikatnya apa dia? Allah yang kontrol. Rezeki ini dari sisi dia semata-mata. Nah, itu sebab apa Nabi dia pesan dekat Muaz bin Jabal. Muaz kata apa? Dia kata satu benda aku tak boleh lupa Nabi pesan dekat aku. Nabi ajak aku satu doa, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Muaz bin Jabal kata inilah satu doa yang aku takkan lupakan dia sampai bila-bila. Allahumma a'inni, ya Allah ya Tuhan tolong aku. Minta Tuhan tolong kita. Allahumma a'inni, ya Allah ya Tuhan tolong aku, ala zikrik, untuk mengingatimu, wa syukrik, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan supaya aku dapat buat ibadat dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Kita kena minta dekat Tuhan. Pasal apa? Tuhan tak tolong kita, kita tak ingat dia. Kita ingat ke tak tu, Tuhan tolong kita. Dia sayang kita, dia bagi kita ingat dia. Kalau dia tak sayang kita, dia cabut ingatan daripada diri kita, kita jadi manusia lupa. Dia sayang kita, dia bantu kita untuk bagi kita ingat dia. Dia bantu kita, bagi kita terima kasih kat dia. Terima kasih dekat dia. Tuan-tuan boleh tengok orang sakit, dalam duk sakit tu mulut duk sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betapa bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya dia pasal apa yang duk sakit duk sebut Alhamdulillah, pasal apa? Dia kata dua pasal. Yang pertama, dia kata Allah dah bagi dekat aku sihat 60 tahun. Alhamdulillah. Aku baru sakit seminggu. 60 tahun Allah bagi aku sihat. Alhamdulillah. Yang kedua, aku sakit ni, aku lebih lagi mengharapkan pertolongan dia untuk bagi aku sihat. Alhamdulillah. Tak ada satu kalimah lain yang lebih sesuai keluar di mulut aku ni melainkan Alhamdulillah. Kalau kita boleh jadi macam tu tuan-tuan, Masya Allah. Ini yang kata Muaz, Nabi pesan kat dia suruh jadi orang macam tu. Kan? Wa husni ibadatik. Ibadat, minta Tuhan bantu kita. Biarlah ibadat kita ni jadi elok. Semayang kita elok, semayang kita sempurna dan sebagainya. InsyaAllah bulan depan kita baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah yang menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, yang menceritakan yang kata munafik itu bohong jadi amalan mereka. Yang kata orang munafik itu sumpah palsu menjadi amalan mereka. Yang kata munafik itu sombong menjadi pakaian mereka. Yang kata munafik itu kedekut, mukir janji, semua yang mazmumah ada pada mereka. Ayat yang akan datang surah Al-Munafiqun yang menjadi surah yang Nabi baca dalam rakaat kedua sembahyang jemaat, dia akan main cerita-cerita macam ni dekat kita. Dan dalam surah ni juga dia nak bagi peringatan kepada orang mukmin, orang yang beriman, tentang harta dengan anak-anak. Harta dengan anak-anak, dua benda yang sangat berpotensi nak bagi lingkup kita. Apa dia? Harta dengan anak-anak. Sangat berpotensi nak bagi jahanam agama kita. Satu bapa yang saleh, yang warak, yang bagus,
melingkup agama dia. Pasal yang pergi jadi setan, yang pergi jadi jemuan ni. Melingkup bapa ni. Macam mana cara lingkup dia? InsyaAllah kita baca dalam surah yang akan datang. Dan insyaAllah bulan depan kita akan baca mukadimah hadis cerita tentang sifat munafik. Sifat munafik yang popular, yang selalu kita dengar, ialah apabila Nabi kata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan, atau kanat fihi khaslah minal arba' kanat fihi khaslatun minan nifaq. Yang tu kita selalu dengar. Apa dia? Orang yang apabila bercakap bohong, wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mukir janji, wa iza ahada ghadara, wa iza u'tumina khana. Hak tu hak kita biasa dengar. Saya nak bawa mai satu lagi hadis yang kita tak bisa dengar tentang sifat munafik, insya-Allah bulan depan. Apa yang Nabi kata tentang sifat munafik. Hang nak kenal orang munafik, hang tengok yang ni. Dan apabila kita dengar hadis ni bulan depan, ambil cermin bawah depan kita. Ambil cermin bawah depan kita ni. Hak ni hadis ni Nabi kata ni, lagi bahaya daripada hak 4 perkara tadi. Lagi bahaya. Bila kita baca-baca, takut kita ni. Sama ada kita ada sifat tu, ataupun dulu sekian lama kita ada sifat tu. Maknanya sifat nifak ni ada pada kita. Maknanya kita ni munafik sebenarnya. Wal'iyazubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah panjang umur kita, dia bagi sihat dekat kita. Kita sambung kuliah pada bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.